Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita berjumpa kembali pada sesi iaitu belajar bahasa Arab Al-Quran menggunakan kitab yang warna merah ni ya. Itu kitab latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada muka surat 86. Muka surat 86 itunya. Jadi kita di sini muka surat 86 ni kita kena cari fi'il madi dari setiap masdar yang dah ditentukan. Sini dah dibagi tanda mana saja masdar-masdar dia, kata nama terbitan dia. Dan kita kena cari fi'il dia atau kata kerja dia. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Saya bacakan ayat dia, ayat yang 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Okey. Ayat dia sebenarnya panjang lagi. Ayat dia masih ada separuh lagi. Cuma dalam latihan ni kita ambil setengah dia saja. Okey. Yang pertama, yas'alunaka 'anil syahril harami. Yas'alunaka, yas'al ni bertanya. Ya Syahir, bertanya. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Ada waw sana tu, maksud dia waw tu maknanya mereka. Mereka bertanya kepadamu 'anil syahril harami, tentang bulan haram. Tentang bulan haram. Qitalin fih. Qitalin fih ni berperang. Berperang. Okey, kita cuba. Qitalin fih. Adakah apa fi'il dia? Qitalin fih ni apa fi'il dia? Adakah fi'il dia ni qatala ataupun qatala? Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada belajar yang tasrif bersama Ustaz Farid, mungkin ada belajar tu tasrif untuk qatala ataupun qatala. Qatala yaqtulu, qatlan wa maqtalan. Itu qatala yaqtulu. Jadi masdar kalau qatala saja, masdar dia qatlun. Jadi kalau qatala atau wazan dia fa'ala, masdar dia adalah fi'al. Boleh fi'al masdar dia. Jadi sini ni kalau qatala qital. Qitalun. Qatala qitalun. Qatala ni berperang, saling membunuh. Berperang atau saling membunuh. Masdar dia wazannya fi'al, qital. Jadi jawapan nombor 1 tu adalah yang qatala atau yang ba. Apa contoh lain dia? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tersusah faham. Contoh lain dia yang sama dengan qatala. Contoh dia jadala. Jadala yujadilu. Makna dia apa? Berdebat. Berdebat. Masdar dia apa? Sama macam fi'al. Masdar apa? Jidal. Jidalun. Ni masdar dia jidal. Jidalun. Okey. Jadi sama dia macam ni. Qital, jidal. Apa lagi ya? Nanti boleh tuan-tuan dan puan-puan cuba cari dalam Al-Quran. Kalau dia bentuk dia macam ni, qital atau wazan dia fi'al, maka kata kerja dia adalah fa'ala. Maka sini qatala. Jadi jawabannya adalah yang ba. Atau yang al-ba'u. Okey. Kalau
Kalau qatala ni masdar dia qatlun, bukan qital. Qatlun. Okey. Tu dah. Apa? Apa tu? Miktalun. Tadi tu sama dengan kita tajuk dia. Okey. Jadi qital. Jadi qital tu fi'il madhi dia adalah qatala. Wazan dia apa? Fi'al. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tu kenapa qital? Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan tertanya, kenapa qital ni baris akhir dia tu baris bawah? Qitalin fih. Kenapa qitalin? Apa sebab dia, apa kedudukan dia dalam ayat ni? Dia qital ni dia sebagai badal sini ni. Sebab tu qitalin. Sebabkan dia ikut kepada asy-syahri tadi. Dia sebagai badal ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak faham badal, silalah tengok pada live kita yang pagi-pagi mengenai nahwu dan saraf. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, pada bulan haram. Qul qitalun fih. Katakanlah wahai kamu, jadi fa'il dia anta, katakanlah qitalun fih. Qitalun fih kabirun. Berperang di dalamnya itu adalah besar. Besar di sini ni maksud dia apa? Besar maksud di sini adalah dosa yang besar. Jadi qitalun fi kabirun. Berperang di dalam bulan-bulan haram itu termasuk dosa yang besar. Okey. Jadi qitalun fi kabirun. Jadi kalau tuan-tuan nak kaitkan dengan nahwu dan saraf dia, qitalun fi jadi mubtada, dan ini jadi mubtada, kabirun jadi khabar. Kalau tuan-tuan nak kaitkan dengan nahwu dan saraf dia. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar. Lepas tu wasaddun an sabilillah. Saddun. Saddun. Saddun ni kata kerja dia adalah 3 huruf. Sadda. Sadda yasuddu. Sadda. Bukan yang jawabannya sana tu apa saja. Bukan saddada. Kalau dia saddada, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saddada, kalau tuan-tuan dan puan-puan jawab yang saddada ni masdar dia apa? Masdar dia sama taf'il masdar dia. Macam taf'il, wazan masdar dia. Taf'ilun. Maka sini ni saddada ni tasdid. Kalaulah jawabannya saddada. Tapi bukan saddada ni ya. Jadi saddun tu adalah masdar kepada sadda, bukan kepada saddada. Sebabkan kalau saddada, masdar dia ikutkan wazan taf'il, maknanya tasdid. Okey. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi bukan saddada tapi sadda. Saddun. Makna dia apa? Sadda ni maksud dia menghalang. Menghalang. Ini menghalangi ya. Wasaddun an sabilillah. Dan menghalangi daripada jalan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok sini ni, qitalun fi, selepas qital ada huruf jar. Fi ya. Wasaddun an sabilillah, selepas saddun ada huruf jar. Ini huruf jar ni nama dia harf muta'alliq bil fi'il. Jadi ini huruf yang terikat dengan fi'il sebelum dia. Apa fi'il dia? Saddu ni kan daripada fi'il sadda. Jadi ani terikat dengan sadda. Qital ni terikat dengan fi. Jadi itu nama dia harf muta'alliq bil fi'il. Okey. Wa kufrun bihi. Jadi wasaddun an sabilillah, kemudian dia menghalangi orang untuk dari jalan Allah. Wa kufrun bihi, dan dia engkar kepada Allah. Wal masjidil haram, dan juga menghalangi orang untuk masuk masjidil haram. Menghalangi untuk masuk masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi. Wa ikhraj. Wa ikhraju ahlihi. Wa ikhraju ahlihi.
Sekejap. Wa ikhraju ahli. Ikhraj ni apa kata kerja dia? Ikhraj ni sama macam yang semalam kita belajar. Inzal. Lepas tu apa lagi? Lepas tu idkhal. Ke sana saja saya. Sebab dia ganggu. Okey. Idkhal sama ni semua ni. Apa lagi? Ni semua sama. Ni semua masdar ni. Jadi apa wazannya ni? Ni wazannya if'al. Semua sama if'al. Kalau wazan if'al, fi'il madi dia adalah af'ala. Fi'il madi dia adalah af'ala. Maknanya kalau idkhal, fi'il madi dia apa? Adkhala. Adkhala. Inzal pun juga macam tu. Apa wazan fi'il madi dia? Anzala. Anzala. Ikhraj fi'il madi dia apa? Akhraja. Macam tu Tinggal samakan saja dengan wazan dia punya. Okey. Akhraja, anzala, adkhala. Jadi kalau ikhraj dia adalah akhraja. Itu kata kerja dia. Apa makna ikhraj? Kalau kharaja makna dia keluar. Kalau akhraja makna dia mengeluarkan. Wa ikhraju ahli, dan mengeluarkan penduduknya, ahlinya. Ahli maksudnya penduduk yang ada di Masjidil Haram, penduduk sekitarnya. Dan mengeluarkan penduduknya. Akbaru indallah, itu tu lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Jadi yang pertama, dosa yang pertama tu berperang. Qitalun fihi kabirun. Pertama berperang pada masa bulan haram tu, itu dosa besar. Lepas tu melarang orang untuk di jalan Allah, menghalang orang dari jalan Allah. Lepas tu mengkufurinya. Lepas tu menghalang orang untuk masuk Masjidil Haram ataupun mengeluarkan penduduknya. Itu akbar, itu dosa yang lebih besar lagi di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Okey, kita cuba wal fitnah. Wal fitnatu wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnah, fitnah ni apa kata kerja dia? Kalau tuan-tuan dan puan-puan jawab yang iftatana, iftatana tu kita cuba dengan iftatana ya. Iftatana ni apa wazan dia? Tuan-tuan dan puan-puan, iftatana ni adalah ifta'ala. Ifta'ala semua kita dah belajar. Kalau masdar dia apa? Ifti'al. Ifti'al. Jadi kalau iftatana, iftinan. Jadi bukan iftatana fi'il madi dia, tapi apa? Fatana. Cara yang lain ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah hafal wazan untuk fi'il madi, lepas tu wazan untuk masdar dia punya, itu senanglah nak belajar yang ini kata nama masdar ni. Jadi al-fitnatu itu bukanlah fi'il madi dia iftatana, tapi apa? Fatana. Fatana maka masdar dia adalah al-fitnah. Fatana ni makna dia apa? Memfitnah. Wal fitnatu akbar minal qatli, dan fitnah lebih besar daripada dosanya, daripada al-qatli, atau lebih kejam daripada al-qatli. Kalau al-qatli, tadi kita dah bincang sedikit al-qatli. Al-qatli, kalau qatli tadi kita dah buat tadi ya.
Iaitunya apa fi'il madi dia? Qatala ya. Qatala yaqtulu qatlan. Qatala. Kita tadi dah bincang sedikit lah. Jadi al-qatli qatala. Bukan qatala. Kalau qatala, masdar dia apa tadi? Qitalun. Kalau qatala, masdar dia qitalun. Tapi kalau qatala, qatlun. Tuan-tuan dan puan-puan macam tu ya. Kalau qatlun makna dia membunuh. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi ada 6 latihan kita. Yang pertama qital, fi'il madi dia apa? Qatala. Qatala ya. Sorry. Yang nombor 1 tu jawapan dia adalah ba. Qatala. Yang nombor 2 tu jawapan dia adalah ba sadda. Yang nombor 3 adalah jawapan dia hamzah akhraja. Yang keempat jawaban dia adalah ba fatana. Yang kelima adalah jawaban dia ba qatala. Maksud ayat ni apa dia? Maksud dia adalah orang mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram, tentang membunuh pada bulan haram, berperang pada bulan haram. Katakanlah qitalun fihi kabir. Berperang pada bulan haram tu adalah dosa yang besar. Wasaddu an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi. Lepas tu menghalang orang dari jalan Allah dan ingkar kepadanya, kepada Allah, dan juga ataupun melarang orang-orang untuk ke Masjidil Haram, ataupun mengeluarkan orang yang ada di sekitarnya tu, menyuruh mengusir orang dari yang ada dalam Masjidil Haram. Itu tu lebih besar lagi dosa dia daripada berperang pada bulan haram. Jadi lebih besar lagi dosa dia di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Okey tuan-tuan puan, kita sambunglah sedikit ya. Muka surat 87. Kita sambung saja sedikit. Yang muka surat 87 tu, at-talaqu marratan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Ni ayat surah Al-Baqarah ayat 229, muka surat 87 tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kitab muka surat 87. At-talaqu marratani. Talak itu 2 kali. Marratani itu maksud dia 2 kali ya. Fa imsakum bima'ruf. Imsak. Kita selalu dengar pada bulan Ramadan, kita dengar imsak ya. Imsakun. Ini sama macam yang kita bincang tadi ni. Tadi ada ikhraj. Sama dengan ikhraj. Sama dengan ikhraj tadi ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, samalah dengan ikhraj. Ataupun sama dengan inzal yang kita bincang juga. Sama ni. Kalau ikhraj tadi apa kata kerja dia? Kata kerja dia adalah akhraja. Kalau imsak, apa kata kerja dia? Ikut saja yang akhraja. Kalau sini maknanya amsaka. Amsaka ya tuan-tuan dan puan-puan. Amsaka. Kalau inzal, apa kata kerja dia? Anzala. Jadi dia sama dia. Amsaka. Apa makna amsaka? Menahan, mempertahankan. Jadi talak tu ada 2 kali. Fa imsakum bima'ruf. Jadi fa imsakum bima'ruf. Maka setelah talak tu ada 2 kali. Setelah itu boleh bagi suami untuk menahan bima'ruf dengan baik, atau tasrihum bi ihsan. Tasrih. Tasrih kita cuba. Kalau tasrih ni, kita semalam dah ada bincang tasrih ni yang macam-macam serupa macam tasrih tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat macam tanzil. Semalam kalau tak silap saya. Tanzil, saya padam yang ni ya. Tanzil ataupun saya tengok semalam yang serupa dengan tasrih ni. Muka surat 85 semalam ada yang sama. Nombor 3 ni, takhfif. Nombor 3 takhfif. Muka surat 85 boleh tuan-tuan dan puan-puan buka takhfif. Takhfifun semalam ya. Ataupun muka surat 84 tasrifun dalam latihan dia. Tasrif sama juga. Banyak kita bincang yang ini. Yang serupa dengan yang ni. Okey itu ya.
Jadi tasrih sama macam yang takhfif. Kita dah belajar semalam takhfif. Kalau takhfif semalam yang kita buat tasrif yang macam tasrih ni semalam kita buat takhfif. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat apa ni semalam takhfif ni Takhfif ni fi'il madi dia apa semalam? Khaffafa, bukan semalam, dua hari lepas ya. Khaffafa. Jadi khaffafa semalam yang sebelum ni kan. Jadi kalau tasrih jadi dia apa? Kalau tasrih jadi dia apa? Kalau sini khaffafa, maknanya sini adalah nazzala. Kalau tasrih sarraha. Sarraha. Jadi jawapan dia adalah yang ba ya. Okey, yang ba. Kalau imsak tadinya apa dia jawaban dia? Ini ikhraj, tadi kan akhraja, maknanya sini amsaka. Jadi jawaban dia yang pertama amsaka, yang nombor dua adalah sarraha, sama macam khaffafa. Okey. Lepas tu yang nombor tiga. Nombor tiga ihsan. Ihsan. Okey, saya kesinikan sikit ihsan. Yang ketiga ihsan. Ihsan ni sama ni dengan ikhraj, sama dengan imsak, sama dengan inzal, sama semua. Ihsan. Ihsan sama dia tu semua. Ihsan. Jadi kalau ikhraj tadi akhraja. Kalau imsak tadi apa? Amsaka. Kalau inzal apa tadi? Anzala. Kalau ihsan ahsana. Jadi ihsan ni adalah ahsana. Okey. Jadi kalau ihsan ahsana. Jadi at-talaqu marratani. Talak tu ada dua kali. Fa imsakum bi ma'ruf. Selepas talak tu yang dua kali itu menahan dia, boleh menahan dia dengan baik ataupun menceraikannya dengan baik pula. Okey. Ini penjelasan mengenai muka surat 85. Yang bawah tu ini surah Al-Baqarah juga ayat 144 ya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan buka dalam Al-Quran boleh juga. Okey. 144. Ini muka surat 87 juga. Okey. Ni ayat dia sebenarnya panjang. Sini ni ada panjang juga ayat ada, cuma dalam kitab qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sini ni dia buat sampai tardaha saja. Sebenarnya panjang penulis cuma buat sampai tardaha. Jadi okey. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami sering melihat, kami melihat. Jadi kami sering melihat taqalluba wajhika. Taqallub ni apa? Kita cuba. Taqallub ni dia masdar dalam ini ya. Ni masdar. Taqallub ni masdar. Taqallubun ni masdar tuan-tuan dan puan-puan. Apa wazan dia ni? Wazan dia tafa'ulun. Tafa'ulun ya. Masdar wazan dia tafa'ulun. Tafa'ulun ni fi'il madi dia apa? Fi'il madi dia tafa'ala. Jadi kalau taqallubun taqallaba. Taqallaba. Taqallubun taqallaba. Okey. Jadi kalau ini taqallaba ya. Jadi jawapan dia yang hamzah. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu makna, kita cari dulu kata dasar dia. Kata dasar dia apa ni? Qaf, lam dan ba ya. Cari yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Qaf, lam dan ba. Lepas tu dah terjumpa kata dasar dia, kita rujuk kepada kata fi'il madi dia. Kita cuba cari sekejap.
Boleh buka muka surat 171 tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya pergi balik. Pergi balik makna dia. Jadi kami sering melihat wajahmu, taqalluba wajhika. Kami sering melihat. Pergi balik ni maksud dia macam mendongak. Bahasa dia mendongak, Syahir. Mendongak. Mendongak. Kami sering melihat wajah kamu mendongak. Mendongaknya wajah kamu. Okey, fis sama'i. Ke arah ke langit, ke arah langit. Falanuwalliyannaka. Maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka kami palingkan kiblat yang engkau senangi. Kiblatan tardaha tu yang kamu senangi. Okey. Cuma kita nak fokus kepada taqallub tadi. Jadi taqalluba itu fi'il madi dia apa? Taqallaba. Okey, fi'il madi adalah taqallaba. Taqallub. Contoh yang lain, kalau yang taqallub ni, contoh yang serupa dengan dia adalah, kita cuba cari ya. Di buku tasrif boleh tuan-tuan dan puan-puan cari. Okey. Buku tasrif. Ni buku tasrif ni, kalau buku yang ni muka surat 39. Sana tu banyak yang sama dengan taqallaba. Ta'allama, ta'allumun. Jadi masdar dia kalau ta'allama, ta'allumun, sama dengan yang ni ya. Taqallubun sama macam ta'allumun. Ta'allum ni maksud dia belajar. Ta'allumun ya. Wazan dia apa? Fi'il madi dia apa? Ta'allama. Fi'il madi adalah ta'allama. Atau wazan dia apa? Tafa'ala ya. Tafa'ulun. Sama dengan yang ni. Tafa'ulun. Ta'allumun. Fi'il madi dia adalah ta'allama, serupa dengan yang ni. Ta'allama. Banyak di sini ni ada serupa tabassama atau senyum. Kalau senyuman, tabassumun. Senyuman, tabassumun. Banyak sana tu yang boleh tuan-tuan dan puan-puan baca. Kalau nak lebih lengkap dia lagi penjelasan mengenai yang sama dengan yang ni, buka muka surat 39 di buku tasrif yang ni ya. Buku tasrif Al-Fatih. Okey, itu saja dulu perbincangan kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat memahaminya. Kita minta maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan terus pergi ke bahagian Qamus Al-Quranul Karim, sambungan pada muka surat 171. Okey. 171. Perkataan yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah perkataan qaf mim ra, qamarun. Qaf mim ra, qamarun. Okey, perkataan qamar. Aghliqil bab. Al-qamar adalah, apa maksud al-qamar? Dalam Quran ada sebut huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Wal qamara qaddarnahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Okey.
wal qamara qaddarnahu manazila. Kemudian wan syaq idza sama, ya, apa nama tu, dalam suratul Qamar ayat pertama. Ambil Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Karim, khuz. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Okey, boleh. Kalla wal qamar dalam suratul Qiyamah. Bila sebut tentang Al-Qamar adalah maknanya bulan. Jelas Kemudian kita terus pergi perkataan yang berikutnya, qaf nun ta, qanata yaqnutu, maknanya patuh ataupun merendahkan diri. Qanata yaqnutu. Jelas Mana qanata yaqnutu, qunut, maknanya melazimi ketaatan beserta dengan khudu', rendah diri. Ditafsirkan dengan setiap satu daripada keduanya. Boleh terjemahkan taat pun betul, rendah diri pun betul. Wa qumu lillahi qanitin, kullun lahu qanitun. Okey Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, Nabi kata, inna hadhihi salata, sesungguhnya solat ini, la yasihhu fiha syai'un, tidak sesuai dalam solat ini, syai'un min kalamil adamiyyin, iaitu sesuatu pun tak sesuai daripada perkataan anak Adam. Innama hiya Qur'anun wa tasbihun, hanya senya solat itu adalah Quran dan juga tasbih. Kemudian ditanyakan di atas perkara ini, maka ditanyakan kepada Nabi, ayyus salati afdal, mana satukah solat yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, tulul qunut, iaitu yang lama qunutnya. Apa makna qunut? Ada yang menyatakan berdirinya lama. Al-ishtighal bil ibadah, maksudnya yang lama menyibukkan diri dengan ibadat dan menolak selain daripada mengetepikan semua yang bukan berkaitan dengan ibadat. Itu makna qunut. Dalam menyatakan kisah Nabi Ibrahim pun ada juga, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Nampak apa dia? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan wa kanat minal qanitin, akhir surah Tahrim, di akhir surah Tahrim. Tadi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah adalah juzuk ke-14, 10 lain. Page yang terakhir juzuk 14. Wa kanat minal qanitin adalah kisah Maryam, akhir sekali juzuk yang ke-28, page yang terakhir juzuk 28 surah Tahrim. Okey. Maknanya taat patuh, merendahkan diri. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang berikutnya, qahara, qafhara. Qahara yaqharu, makna mengatasi ataupun menindas. Al-qahhar, makna yang mengatasi makhluk-makhluknya, iaitu yang maha mengatasi, iaitu Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, Asma'ul Husna. Qahara yaqharu, makna menindas, mengatasi, mengherdik. Tuan-tuan lihat perkataan qahara ni, qahrun, daripada al-ghalabah, al-ghalabah wa tadlil ma'an, makna menindas, menghina. Okey. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, qahiru, dialah Allah yang maha qahir, yang maha mengatasi, fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya.
Fa ammal yatima fala taqhar. Janganlah kamu apa nama ni, janganlah kamu taqhar. Dalam surah Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar. Apabila anak yatim, jangan kamu herdik anak yatim, hina anak yatim. Tapi al-qahqara, qafha qafra ya qahqara, itu maknanya jalan ke belakang, undur ke belakang, qahqara. Itu tak ada dalam Quran lah. Kemudian kita lihat lagi, kita cuba untuk telah pun habis kita huruf qaf. Alhamdulillah, dah habis huruf qaf. Kita akan masuk pada huruf kaf. Pada muka surat 174 tak ada huruf kaf. Tidak ada. Muka surat 175 pun tidak ada huruf kaf yang mempunyai dua kotak. Dua kotak merah. Dua bar. Tak ada. Muka surat 176 adalah daripada kashinfa, kasyafa, yakshifa. InsyaAllah kita akan bincangkan ini pada minggu yang akan datang. Untuk kita perincikan lagi muka surat 176, 177, okey, 178 insya-Allah taala. Slide yang terakhir kita pada hari ini slide tadabbur. Kita lihat perbincangan sambungan daripada yang semalam. Tuan-tuan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan yang semalam kita bincangkan mengenai apa tu? Bab kita ni surat tadabbur, al-zikr wal hazm. Semalam kita ada bincangkan dua perkara dalam surah Al-Imran pada ayat 159 160. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kemudian selepas ayat itu ada ayat apa? Wa iyyakum faman alladhi yansurukum min ba'di ta'zallani ta'hadzallani. Tapi dalam surah Al-Mulk dia letakkan hadzallani. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum amman hadzal ladzi yarzuqukum. Nampak perjalanan cerita ni berbeza pada dua ayat. Ayat yang pertama menceritakan maqam rahmat yang kita ceritakan semalam, ayat surah Al-Imran ayat 1 berapa tu, 159 160. Dan dia untuk menerjurkan mengaku kecederaan, menerjurkan atas kecederaan yang menimpa oleh kepada orang-orang beriman. Dan juga maqam pada surah Al-Imran adalah maqam atau ampunan dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Mulk adalah maqam tarhib. Apa itu tarhib? Memberi peringatan, menakut-nakutkan manusia. Jelas? Okey. Sebab itu diletakkan hak pada dalam surah Al-Mulk. Kemudian kita lihat dalam ayat kursi pun tak ada hadzal ladzi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tak ada man hadzal ladzi, tak ada man dzal ladzi. Ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255 tanpa letakkan hadzal ladzi. Okey. Jadi kita nak bincangkan di sini ayat kursi itu dia berbeza tau. Cuba kita lihat ayat kursi juzuk 3 page yang pertama sekali, juzuk 3. Muka surat 42 ayat yang ke 255 nampak Man dzalladzi, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, dua maqam ni, satu dalam suratul Baqarah ayat 255, satu lagi dalam suratul Mulk. Suratul Mulk diletakkan hadzal ladzi. Dua-dua tempat ni berbeza. Satu surah Baqarah tempat yang berbeza, suratul Mulk tempat yang berbeza. Tak sama. Surah Al-Mulk khitab ditujukan kepada orang kafir.
Adapun surah ayat kursi tak ditujukan kepada orang kafir. Ini satu aspek. Satu aspek yang lain, ayat kursi ni maqam dia, tempat syafaat. Adapun suratul mulk, tempat adalah tempat pertolongan rezeki dan juga pertolongan dan rezeki. Kita suratul mulk. Berbeza tu. Maqam syafi'ah, maqam orang yang memberi syafaat berbeza daripada pendirian orang yang menolong. Dia lain. Orang memberi syafaat, orang menolong lain. Berbeza. Kita lihat dalam ayatul kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Okey, bila sebut tentang orang yang memberi syafaat, siapa dia ya? Iaitu orang yang mana kita panggil talibu hajah. Seorang yang ada hajat, yang nak ditunaikan dan minta untuk ditunaikan hajat dia, tapi dia tahu iaitu keputusan tunai tak tunai ni dapat dilaksanakan ataupun tidak, semuanya adalah di tangan zat yang atas daripadanya, yang lebih berkuasa daripadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia minta dalam keadaan lembut. Ketika mana minta syafaat, orang minta syafaat ni dia lembut perkataan dia, sebab dia tahu ada zat yang lebih berkuasa yang akan menerima permintaan hajatnya. Itu pemberi syafaat. Berbeza dengan suratul mulk. Kalau kita lihat ayat 20-21, amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Ini seperti mana kamu lihat, mauqif di sini adalah mauqif nak bagi tahu apa tu? Nak bagi tahu sebanding dengan Allah. Walaisa mauqif syafi', bukanlah mauqif pendirian orang memberi syafaat. An-nasir, orang yang menolong, iaitu pemberi pertolongan selain daripada Allah, dan pemberi rezeki. Sekiranya Allah Ta'ala menahan rezekinya, maka tidak jadilah rezekinya itu melainkan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kemudian tak mungkin jadilah pemberi rezeki, kemudian pemberi apa lagi, pertolongan. Tidak lain, tidak bukan, semua daripada Allah, tidak akan datang daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah kita lihat, sa'ala rabbal izzah qailan. Okey, kita lihat sa'ala rabbul izzah qailan man hadzal nasir ar-raziq min duni. Allah Ta'ala bertanya, Allah Ta'ala berkata, dia bertanya, man hadzal nasir, siapakah penolong, pemberi rezeki selain daripada aku. Itu sebab itu Allah Ta'ala tanya dan mencabar, tanya dan cabar mereka, siapa pemberi rezeki, siapa penolong selain daripada aku. Sebab itu ditambahkan perkataan amman hadzal ladzi, sebab ayat tu ayat cabaran, mencabar. Okey, sekarang ni kita dapat lihat bahawasanya siap perjalanan cerita pada ayat suratul mulk memerlukan tambih, peringatan. Berbeza dengan surah Al-Baqarah, tak perlukan kepada dia khitab kepada orang-orang beriman. Okey. Kemudian yang terakhir pada hari ini, insya-Allah kita akan lihat dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 69 sampai 71. Watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Kamu bacakanlah kepada mereka kisah Nabi Ibrahim, ketika mana Nabi Ibrahim telah berkata kepada ayahnya, ada yang menyatakan pakciknya Azar,
Dan Nabi Ibrahim telah berkata juga kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kamu sembah? Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin. Kaum menjawab, kami sembah berhala dan kami sentiasa beriktikaf di sisi berhala. Dalam ayat ini kita lihat disebutkan ma ta'budun. Nampak Tapi dalam surah As-Saffat, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dia tak letakkan ma, dia letakkan maza. Nampak Kita lihat ayat surah As-Saffat ayat 85-87, iaitu idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada abinya, kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, madza ta'budun, apa yang kamu sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun, kamu nak mengada-adakan tuhan-tuhan selain daripada Allah? Adakah kamu nak begitu? Fama dhannukum birabbil alamin, apakah sangkaan kamu terhadap Tuhan sekalian alam? Okey Nampak tak? Di sini diletakkan maza ta'budun surah As-Saffat, dalam surah Asy-Syu'ara diletakkan ma ta'budun, za tu dibuang. Sebab apa ya? Okey, sekarang ni tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak jelas dekat ni. Kemudian kita lihat perbezaan. Perbezaan. Apa dia tu? Antara ma dan juga maza. Pada istifham, question, pertanyaan. Sesungguhnya pada maza adalah ada kekuatan pertanyaan tersebut. Ada mubalaghah, tekanan, penegasan pada pertanyaan. Tidaklah seperti ma. Kita lihat maza fa'alta, apa yang kamu buat? Ayat tadi ada pertanyaan yang kuat, penegasan. Tak seperti mana kamu ma fa'alta. Ma fa'alta, apa kamu buat ni? Itu kita panggil ma fa'alta, apa kamu buat? Itu ayat yang biasa. Maza fa'alta, apa yang kamu buat ni? Jadi ayat tu ayat tegas, kekuatan pertanyaan tu. Wala'alla zalika ya'udu ila ziyadati hurufiha, kemungkinan kerana itulah berlaku penambahan huruf pada za, zal alif za, sebab ada kekuatan pada pertanyaan, ada ziyadah penambahan huruf, maka ada juga penambahan seolah-olah tambih, peringatan. Wa yadullu ala zalika al-isti'mal al-Qur'ani, itulah dia menunjukkan penggunaan Quran. Wa min zalika, antara demikian juga ma ja'a fil ayataini allataini zakarnahuma, antaranya juga apa yang telah datang pada dua ayat yang kita sebutkan tadi, surah Asy-Syu'ara, surah As-Saffat. Ada ma za ta'budun, ada ma ta'budun. Nampak kerana ayat dalam surah As-Saffat, apa tadi ayat surah As-Saffat? idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, madza ta'budun aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Pada ayat dalam surah As-Saffat dia letakkan maza. Nampak dia letakkan maza. Pada ayat yang kedua dalam surah Asy-Syu'ara tadi, apa ayat dia? Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum idh tad'un. Kerana dalam surah As-Saffat, mauqif dia adalah mauqif tahaddi, mencabar. Mencabar. Nabi Ibrahim tanya, maza ta'budun, apa yang kamu sembah ni? Adakah kamu nak mengada-adakan pendustaan kepada Allah Ta'ala? Fama dhannukum birabbil alamin, apa sangkaan kamu terhadap Tuhan sekalian alam ni? Nampak ada ayat mauqif tersebut, pendirian dalam mencabar, dan juga mujabahah qawiyah, iaitu perdebatan yang kuat, yang sengit. Berbeza pada ayat yang kedua dalam suratul Syu'ara tadi, surah Asy-Syu'ara, dia tak seperti mana ayat yang pertama dalam surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat, dia bukan setakat maqam istifham, tempat pertanyaan saja, hanya saja dia adalah maqam taqri', mengetuk hati
mengetuk pemikiran akal manusia supaya berfikir. Kerana itu lam yujibuh an su'alihi, mereka tak jawab tau soalan Nabi Ibrahim. Bahkan bal madha yuqri'uhum biqawlihi, mereka tak jawab. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun, mereka tak jawab soalan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim cabar lagi, aifkan alihatan dunallahi turidun. Nabi Ibrahim ketuk lagi hati mereka, adakah kamu nak mengada-adakan pendustaan selain kepada berhala selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pada ayat yang kedua pada surah Asy-Syu'ara tadi, kalau kita lihat maqam tu maqam istifham. Istifham, perdebatan, pertanyaan yang berdebat. Ketika mana Nabi Ibrahim kata idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun, apa yang kamu sembah? Mereka jawab apa? Mereka jawab idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun, qalu, mereka jawab qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin, kami sembah berhala dan kami i'tikaf di sisi berhala. Fasa'alahum, maka Nabi Ibrahim tanya balik mereka, qala hal yasma'unakum idh tad'un, adakah mereka mendengar kamu ketika mana kamu berdoa, kamu menyembah mereka? Aw yanfa'unakum aw yadurrun, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 72 73 selepas tu. Adakah mereka memberi manfaat kepada kamu, adakah mereka memberi mudarat kepada kamu? Fa'ajabuhu qailin, mereka jawab lagi jawapan Nabi Ibrahim. Kita kata ayat perdebatan, debat. Nabi Ibrahim cakap, mereka jawab, cakap, mereka jawab. Mereka jawab apa? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, mereka kata bahkan dah nenek moyang kami pun sembah melakukan perkara sama, kami ikut jelah. Itu jawapan last mereka lah, hujah terakhir mereka, tak ada jawapan lain dah. Okey, kita dapat lihat maqam di sini adalah maqam berdebat, berbalah-balah, berbantah. Berbeza pada ayat pertama, itu adalah maqam, dipanggil tempat mencabar. Nabi Ibrahim tekan mereka, cabar mereka dan ketuk hati mereka. Sebab tu mereka tak bagi jawapan. Tengok sebab tu letakkan madza. Okey. Kemudian kita lihat di akhir kisah ni, dua kisah, surah Asy-Syu'ara, suratul Saffat. Surah Asy-Syu'ara, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Nabi Ibrahim kata, kamu bagi tahulah kepada aku apa yang kamu sembah ni. Kamu sembah dan juga nenek moyang kamu yang terdahulu sembah. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, sesungguhnya mereka adalah musuh aku melainkan Tuhan sekalian alam. Ada pun dalam surah As-Saffat, ni kira ayat-ayat yang akhir lah kisah Nabi Ibrahim. Ada pun kisah ayat dalam surah As-Saffat, maka berakhirlah siaq. Berakhirlah dalam surah As-Saffat ini, berakhirlah kisah Nabi Ibrahim ni dengan menghancurkan berhala-berhala, dan juga Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Tengok ayat faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun faragha alaihim darban bil yamin faaqbalu ilayhi yazifun qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Nampak pada ayat 91 sampai 97. Apa dia tu? Faragha ila alihatihim, lalu Nabi Ibrahim datang, diam-diam datang kepada tuhan-tuhan mereka. Faqala ala ta'kulun, maka Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, mengapa kamu tak makan? Ma lakum la tantiqun, mengapa kamu tak bercakap? Faragha alaihim darban bil yamin, lalu Nabi Ibrahim datang kepada mereka berhala-berhala, darban bil yamin, memukul dengan tangan kanan Nabi Ibrahim. Fa aqbalu ilaihi yazifun, lalu mereka datang kepada Nabi Ibrahim, yazifun, datang bergegas berjumpa dengan Nabi Ibrahim.
Qala ata'buduna ma tanhitun. Nabi Ibrahim berkata, adakah kamu sembah apa yang kamu pahat, apa yang kamu buat kamu sembah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Perbuatan kamu pun Allah cipta, ciptaan kamu pun Allah ciptakan. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka kata, dirikanlah untuk Nabi Ibrahim satu bangunan yang tinggi, fa'alqu, kamu lemparkanlah dia Nabi Ibrahim dalam api yang menyala-nyala. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka nak terhadap Nabi Ibrahim ni satu tipu daya, faja'alnahumul asfalin. Maka Allah Ta'ala menjadikan mereka asfalin, orang-orang yang hina, rendah. Okey. Di sana satu perbezaan antara kemuncak kedua-dua ayat ini, jalan cerita dia menunjukkan maqam mujabahah dan juga mencabar dalam surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat ni ayat mencabar, mencabar mereka, mengetuk pintu hati mereka. Okey. Sebab itu diletakkan madza. Berbeza dalam surah Syu'ara, maqam dia bukan maqam untuk mencabar, setakat berdebat, berdialog. Datang dalam Durrut Tanzil, Durrah At-Tanzil, dalam dua ayat ni, lisail orang yang bertanya akan bertanya mengenai dengan za dengan maza. Za dalam surah Syu'ara, dalam surah Saffat maza ta'budun. Sebab apa ya? Jawapannya adalah ma ta'budun ma'nahu syai'un ta'budun, sesuatu yang kamu sembah. Maza ta'budun dalam bahasa Arab ada dua, iaitu salah satunya ma adalah isim, za dengan makna alladhi. Jadi makna dia malladhi ta'budun, apakah sesuatu yang kamu sembah. Okey. Ada satu lagi dipanggil ma bersama dengan za. Ma za adalah isim yang satu dengan makna ayyu syai', yang mana satukah kamu sembah. Wa huwa fil halataini, adapun pada dua situasi ini, ma dan juga za lebih mubalaghah berbanding dengan ma sahaja. Apabila dikatakan ma taf'alun, ma ta'budun dalam surah Asy-Syu'ara, memberitahu mengenai dengan tambih Nabi Ibrahim, peringatan Nabi Ibrahim kepada mereka, memberi peringatan Nabi Ibrahim kepada mereka. Li'annahum ajru maqalata majra maqal mustafhim. Kerana mereka berjalan di atas percakapan apa tu? Percakapan orang yang bertanya. Maka Nabi Ibrahim pun jawablah, qalu na'budu asnama, dalam surah Asy-Syu'ara Nabi Ibrahim jawab, idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin. Kerana perdebatan lebih kepada percakapan. Tapi yang kedua dalam surah As-Saffat, dia bukan lagi dalam surah Asy-Syu'ara ni, dia lebih kepada percakapan, perdebatan. Fanab bahasanya Nabi Ibrahim bagi lagi peringatan yang kedua dalam surah Asy-Syu'ara, qala hal yasma'unakum ittada'un. Mereka dengar tak apa yang kamu doa ni? Mereka jawab, nenek moyang kami. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, nenek moyang kami buat macam ni. Adapun maza ta'budun dalam surah As-Saffat, maka sungguhnya nak ketuk hati manusia. Wa wahal ba'da tanbih, dia memberi adalah satu situasi selepas peringatan. Adalah satu keadaan selepas dah beri peringatan dah. Cuma ini satu situasi yang lain, iaitu kerana mereka dah tahu dah maksud Nabi Ibrahim ini adalah untuk mencela mereka, merendahkan mereka, supaya mereka fikir, sebab nak mengetuk hati mereka. Lam yujibu, sebab tu mereka tak jawab, seperti jawapan dalam surah Asy-Syu'ara. Kemudian Nabi Ibrahim tambahkan lagi tabkid, celaan kepada satu celaan yang lain, walam yastad'i minhu jawaban, tu pun mereka tak jawab. Nabi Ibrahim kata dalam ayat ke berikutnya, aifkan alihatan dunallahi turidun, pada ayat ke-87, 86, 87. Fama dhannukum birabbil alamin, apa yang kamu nak sangkakan terhadap Allah Subhanahu, Tuhan sekalian alam. Nampak? Apabila dimaksudkan yang pertama itu tambih, itu dah cukup.
apabila mubalaghah nak mengetuk hati manusia supaya mereka berfikir panjang, mubalaghah dalam pertanyaan diletakkan maza. Cukup sekadar itu dulu perbezaan antara surah Asy-Syu'ara dan juga surah As-Saffat. Segala kekurangan saya minta maaf. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama mengambil manfaat daripada pengisian kita pada tengah hari yang mulia ini. Okey, tuan-tuan terlepas siri kita dah 100 lebih siri. Boleh refer balik siri-siri yang sebelum ini supaya bermanfaat. Tekan butang share supaya ramai lagi kawan-kawan tuan-tuan, friend daripada Facebook tuan-tuan yang akan baru terdetik untuk belajar bahasa Arab bersama-sama dengan kami, dan juga dengan terdetik dalam hati mereka rasa cinta untuk belajar bahasa Arab, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.